Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sanata'allam an mandah muhimmah fi SPM, yakni turath al-Quran wa sunnah. Walakin qabla zalik la tansa an taf'al SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, al-an hayya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita. Beruntung jadi orang mukmin. Itulah kata-kata nasihat dari ustaz kita pada hari ini, iaitu Ustaz Kamal Arifin bin Yusof. Inilah dia Ustaz Kamal Arifin bin Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ustaz kata beruntung jadi orang mukmin, saya beruntung dapat bersama dengan ustaz pada petang Alhamdulillah. ini. Okey Ustaz, hari ini kita nak belajar tentang subjek mata pelajaran Turath Al-Quran wa Sunnah. Apakah objektif pembelajaran kita pada petang ini? Silakan Ustaz. Baik, dari segi secara objektifnya, tujuan kita belajar turas Quran ialah untuk memperkemaskan bacaan Quran kita. Dari segi betul makhraj dia, betul hukum dia, cara baca dia, makhraj semua sekali lah. Mana kata kalau murid-murid kita fokus kepada kelas pada hari ini, mereka akan mahir dalam pembacaan Al-Quran. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas seperti biasa Ustaz, jom kita buat SOP dulu. Ya, okay, saya jumpa Ustaz ke sini. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Kemudian Ustaz jemput. Bukan apa, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan Ustaz. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini, dapatlah memelihara kita dari terkena wabak COVID-19. Baik Ustaz, saya difahamkan kita hari ini tidak berdua. Ya. Kita ditemani oleh murid-murid dari Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Jom Ustaz, kita berkenalan dengan mereka, boleh? Ya, boleh. Okey Ustaz. Ustaz boleh ambil tempat di sana. Okey, Assalamualaikum. Itu dia. Handsome-handsome dan cantik-cantik murid-murid kita dalam talian. Boleh tak kenalkan nama, bermula dengan Aiman Danish. Kenalkan nama dan cita-cita Aiman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Ahmad Aiman Danish bin Abdul Aziz. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Okey, hebat. Yang kedua, mungkin Ku Muhammad Imtiaz. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Ku Muhammad Imtiaz, boleh panggil Imtiaz, dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Okey, baik. Seterusnya Hadirah binti Abdul Hadi. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadirah binti Abdul Hadi. Cita-cita saya nak jadi peguam. Okey, baik. Kita ada peguam, kita ada doktor. Seterusnya Wan Nurin Arisa. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Nama saya Wan Nurin Arisa binti Wan Yusof. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Okey, dah dua orang doktor Ustaz. Ya. Seterusnya Wan Muhammad Afiq Haziq. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Wan Muhammad Afiq Haziq bin Wan Muhammad Azrul Hisham. Cita-cita saya ingin menjadi saintis Al-Hafiz. Oh, subhanallah. Afiq, nama awak panjang lah. Selalunya kawan panggil apa dekat sekolah? Boleh panggil Afiq. Afiq Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada Nur Batrisha Izzati. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Batrisha Izzati binti Rosli, boleh panggil Batrisha. Cita-cita saya nak jadi ahli farmasis.
Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita, juga murid-murid yang menonton dari rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah, lepas ini kita akan fokuskan kepada teknik-teknik bagaimana untuk kita mahir dalam pembacaan Quran bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Kamal Arifin bin Yusof. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Ya, boleh. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Marhaba ila barnamij Sukses SPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim wal Ustaz Kamal Arifin bin Yusof ma'at tullab wa talibat min Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu. Baiklah, tadi kita dah dengar pandangan ustaz kita mengenai mata pelajaran pada petang ini. Saya rasa ustaz, saya nak pilih 3 orang lah ustaz daripada murid-murid dalam talian kita berkenaan pendapat mereka. Boleh ke ustaz? Ya, boleh. Saya nak tanya yang pertama Imtiaz lah. Sebab Imtiaz ni dia ada kaitan dengan nama sekolah kita. Ya. Baik. Imtiaz, apa pendapat anda berkenaan mata pelajaran yang akan kita belajar pada petang ini? Bagi saya, pelajaran Torah, Sunnah, Quran dan Sunnah telah memberi banyak manfaat kepada kita. Antaranya dapat mendalami ilmu qiraat. Dengan mendalami ilmu qiraat ini, saya dapat mengetahui bacaan setiap imam-imam qiraat, dan saya juga dapat mengurangkan kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okey, terima kasih kepada Imtiaz. Nampak Hajirah senyum-senyum tu. Hajirah, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita pada petang ini? Pada pendapat saya berminat untuk mendalami ilmu qiraat ni kerana ilmu ini dapat membantu saya untuk meningkatkan kualiti dalam bacaan Al-Quran. InsyaAllah dengan ilmu ini saya dapat mengaplikasikan dalam bacaan Al-Quran dengan mengikut tajuk yang betul dan tepat. Okey, baiklah. Dan yang terakhir saya pilih Wan Nurin Arisa lah. Apa pandangan anda berkenaan kita punya mata pelajaran Terus Al-Quran was Sunnah ini? Silakan. Pada pandangan saya berminat untuk mempelajari subjek ini kerana subjek ini dapat mengukuhkan lagi ilmu yang sedia ada dan dapat menambahkan lagi ilmu baru dalam pembacaan Al-Quran. Ya, menambahkan lagi ilmu baru dalam pembacaan Al-Quran. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang mata pelajaran Turas Al-Quran was Sunnah ini sebenarnya besar, betul tak Ustaz? Ya, betul. Jadi pada petang ini kita nak fokuskan kepada topik apa Ustaz? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ra'isul jilsah. Nahnu al-yawm nata'allamu al-lughatul turas al-Quran والسنة. اوكي ممكن هذا الباب سهل ان شاء الله. ونحن نتعلم من باب احكام النون الساكنه والتنوين. اوكي قال الله تعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة آية 195 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني لا يدخل إلى خطأ. يعني الخطأ يعني ممكن بيد، ممكن بسمع، وممكن بلسان. الخطأ في اللسان إذن نقرأ قراءة القرآن بالخطأ، والخطأ ليس في أي مكان إلا بالنار. أيوة. Sama Ustaz. أيوة. أحكام النون الساكنة والتنوين. Baik, saya teruskan bahasa Melayu ke bahasa Arab? Boleh Ustaz, silakan. Baik. أحكام النون والساكنة والتنوين هو موجود في خمسة موضع، في خمسة قسم. يعني القسم الأولى يعني الإدغام مع الغنة. ماذا الإدغام؟ الإدغام في اللغة هي إدخال، يعني kita memasukkan satu huruf ke dalam satu huruf. Contohnya, kalau idgham ma'al gunnah, kita masukkan huruf nun ke dalam huruf ya, may ya'mal. Okey. Aywa. Wa raqam tsani idgham bila gunnah. Idgham yang kita baca tanpa dengung. Okey. Wa tsalis al-izhar.
والرابع الإقلاب والخامس الإخفاء. هذا 5 موضع tajwid muhim jiddan. Ya. Okey. Tak boleh tidak, kita mesti mempelajari bab ni baru kita boleh baca Quran. Betul. Kalau kita tak belajar bab ni, kita akan menjadi satu bacaan yang sangat salah dan hingga menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang yang membaca Quran walakin yal'anu. Membaca Quran tu melaknat Allah. Itu. Auzubillah min zalik. Okey. Idgham ma'al gunnah, kita membaca dengan idgham berserta dengan dengung. Dengung sautu wajib fi huna. Fi anf. Okey. Bila kita baca idgham mesti ada bunyi suara sini. Mai ya'mal. Okey. Bila kita baca dengan idgham bila gunnah, kita tak saya ada suara sini. Kita tak nak ada suara sini. Milla. Semua suara di bahagian mulut ke bawah. Milla, mirra. Okey. Dan izhar seharusnya lah kita memisahkan di antara huruf yang mati dan huruf yang hidup. Okey. Ni intro baru ni. Betul Ustaz. Okey. Pengenalan Ustaz Pengenalan. Okey. Bila kita membaca dengan huruf izhar, kita akan menzahirkan bunyi nun sakinah tu. Okey. Contohnya min habiskan sebut nun mati baru sebut ta. Min tin. Begitu kita menyebut huruf izhar. Dan huruf iqlab satu saja. Okey. Kita mesti membunyikan dia dengan sebutan mim lah. Okay. Yang kelima dan yang terakhir ialah huruf ikhfa. Huruf ikhfa ni dia seakan-akan idgham, tapi beza dia ialah idgham bunyi dia mesti ada di hidung. May ya'mal. Tapi ikhfa bunyi dia kita mestilah meletakkan lidah kita di tengah-tengah. Jangan angkat lidah ataupun hujung lidah ke langit. Min khauf, min khauf, min khauf. Jangan jadi min khauf. Kita jadi dengung, gunnah. Gitu. Okey, baik. Mudah je kan? InsyaAllah. Inilah topik kita ini. Betul. Setakat ni murid-murid dalam talian kita boleh faham ke? Kalau boleh faham, tunjuk sikit. Best dan gerakkan sikit. Okey, baik Ustaz. Kita boleh teruskan. Okey, saya teruskan. Terima kasih. أيوة هذا البيت من الشيخ الشاطبية ممكن نسمع من الطلاب يقرأ هذا البيت ممكن أوكي من تريد ارفع يدي siapa yang nak bantu Ustaz اقرأوا untuk bacakan matan saya ini Ustaz. Okey, silakan Aiman. Aywa, tamam. Tafadhal. Wa kulluhum tanwina wan nuna adghamu bila gunnatin fil lami warra liyajmula. Aywa, ahsanna sautul jamil. Masya-Allah. Baik, tepuk sikit untuk kawan kita. Support member sikit. Ya. Okey, Ustaz. Ni suara orang yang telah hafaz 30 juzuk ni. Subhanallah. Oh, mereka semua hafal Quran Ustaz? Ya. Semuanya telah khatam. Alhamdulillah. Ya, hebat. Okey, baiklah. Wa kulluhum at-tanwina wan nun adghamu bila gunnatin fil lam warra liyajmula. Aywa yani wa kulluhum yani wa kullu qura'il qira'ah. Qira'ul qura' wa kullu qura' sab'ah yaqra'ul Qur'an tanwin yaqra'ul tanwin wan nun bil idgham. Bila gunnatin fil lam warra. Okey. Dia semua qura' sab'ah membaca tanwin dan nun, membaca idgham tapi tanpa dengung. Maksudnya macam saya ulang tadi, tanpa suara naik ke hidung. Huruf apa? Fil lami warra liyajmula. Pada huruf lam dan huruf ra. Liyajmula ni liyahsinu, yani baca dengan comel. Mirrab. Okey. Okey Ustaz.
Apa contoh Ustaz? Okey, ni dia. Contoh bagi idgham bila gunnah. Ya, begitu. Kalau saya mengajar, saya sentiasa menggunakan kaedah yang termudah. Betul Ustaz. Bila pelajar tengok, dia dah ingat dah. Tanpa perlu menghafal. Betul? Okey. InsyaAllah. Al-idgham bila gunnah. Kita memasukkan huruf tetapi tanpa mendengungkannya. Okey. Madhhur al-harfu huwa lam wa ra. Lam waw ra. Wa mislu hudal lil muttaqin bighairi gunnah. La yumkin nutqu bi gunnah. Idzan nutqu bi gunnah hada khata'. Khata' fi an-nar ala tu. Khata' fi an-nar. Ya? Wa mithlu ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Hada wajib. Walakin la idgham wa idgham bi ghairi gunnah. Walakin la begitu. Bila kita membaca tanpa gunnah, kita perlu berhati-hati supaya suara kita tidak naik ke hidung. Bila suara tak naik ke hidung, maka dia barulah sebutan tu jadi betul. Kadang-kadang kita dengar orang yang baca salah ni, kita rasa sakit telinga. Betul. Ustaz, cuba sikit Ustaz. Salah seorang daripada murid kita Ustaz. Boleh ke? Okey, siapa yang boleh baca? Okey, kita cuba. Afiq lah, Afiq. Cuba baca yang walakilla yang lamun tu. Baca dengan teranum sikit Afiq. Afiq suara sedap dia. Sikit. Dia suara pemimpin. Oh. Tafadhal ya Afiq. Cuba sebut. Walakin la ya'lamun. Subhanallah. Betul Ustaz? Sahih? Betul sahih. Ahsanta ya Afiq. Ahsanta. Okey. Thumma. Okey, aywa. هذا بيت الثاني من شاطبية. قال النظم ممكن نسمع ثانيا. اوكي ممكن قرأ يعني. اوكي من تريد يقرأ هذا البيت؟ ممكن. Siapa yang nak bantu Ustaz? Saya Ustaz, saya. Okey, tafadhali ya Batrisha. Oh, semangat dia. Bagus. Silakan. Wa kullu biyanmu udghamu ma'a gunnah wa fil wa wal ya dunaha khalfun tala. أيوة. أحسنتي وجميلة. أوكي. أيوة. الآن نحن نتعلم الإدغام مع الغنة، ولكن ماذا حروف الإدغام؟ وكل يعني كل قراء. بينمو يعني هذا الحروف يعني حروف ياء نون ميم والواو. 4 huruf udghamu dibaca dengan idgham ma'a ghunnatin. Baca dengan idgham bersama dengan gunnah. Bila kita ingat gunnah, maksudnya kita kena baca suara tu mengangkat ke hidung. Macam kita, bila baca taranum man ya'mal Allah Ustaz. Allah. Contoh. Betul Ustaz. Okey. Bila kita baca gunnah, kita mengangkat suara kita ke hidung, itu adalah sebutan yang tepat. Okey. Wa fi wawin wal ya. Okey. Tetapi pada waw dan ya, dunaha ni mana ghairu, tidak dibaca dengan gunnah oleh khalfun, oleh khalaf. Khalaf an Hamzah. Okey. Maknanya sini ada 2 pendapat. Ni pendapat pertama mengatakan semuanya membaca dengan idgham ma'al gunnah bagi perkataan ya, bagi huruf ya, nun, mim dan waw. Dan pendapat kedua, khalaf, dia tidak membaca dengan gunnah pada huruf waw dan ya. Okey Ustaz, tadi kita dah belajar tentang idgham bila gunnah. Apakah contoh untuk idgham ma'al gunnah Ustaz? Ya, baik. Idgham ma'al gunnah. Okey. Huruf dia ada 4, ya, waw, mim dan nun. Kalau kita baca secara kalimah, yauman. Yauman. Contohnya huruf ya.
Man ya'mal. Dia kena ada suara tu. Man ya'mal. Kena idgham dan gunnah. Lepas tu bila kita baca Quran dengan taranum, bacaan tu dia akan lebih tepat. Betul. Lagi sedap didengar. Ya. Sebab setiap burdah dia tu, kita panggil burdah tu, getaran tu kita panggil burdah. Itu yang menjadikan dengung tu sempurna. Okay. Bila Ustaz kata tadi taranum tadi Ustaz, kita pilihlah Ustaz salah seorang daripada murid kita nak dengar juga suara ni kan. Okey, saya jemput ni lah Aiman lah. Aiman Danish. Untuk contoh yang kedua Ustaz Ya. Wow. Tafadhal ya Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izin nadirah. Okey. Yauma izin. Okey, contoh yang untuk wow ni? Baca wujuhu yauma izin. Aiman boleh nampak? Wujuhu yauma izin. Aywa, tamam. Ahsanta. Suara tu kena molek. Ustaz, sedap molek. Masa Terengganu panggil kena molek. Kena molek Ustaz. Ya. Ahsan nas. Ya. Dan contoh huruf mim ialah mim malin. Nun mati bertemu dengan mim. Mim kena baca dengan dengung. Mim malin. Okey. Dan contoh nun ialah min ni'matin. Wajib di situ dengung. Okey. Tadi idgham bila gunnah, idgham kita memasukkan bunyi ke dalam huruf yang kedua. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Tanpa dengung. Sekarang kita memasukkan huruf berserta dengan dengung. Sudah pastilah dua-dua ni kita kena baca dengan bacaan yang tepat. Betul. Kalau tidak, bacaan tu akan salah. Okey. Okey. Cuma dalam bab idgham ada satu bab yang mana tidak dibaca dengan dengung. Walaupun dia huruf nun mati bertemu dengan ya. Itu dinamakan izhar mutlak. Huruf dia dua. Dia ambil huruf ya dengan waw. Di sini kita tak boleh baca dengan dengung. Okey? Contohnya perkataan ad-dunya. Asy-Syaikh Syatibi menerangkan bahawasanya ad-dunya sekiranya kita baca idgham, nun ni akan masukkan dalam ya, ia akan jadi ad-dunya. Ad-dunya tak ada makna. Betul. Jadi perkataan itu akan jadi salah. Jadi perkataan ini tidak boleh dibacakan dengan idgham. Walaupun dia huruf idgham ma'al gunnah. Sebab tak ada makna Ustaz Ya. Ya. Dan bunyan. Ni juga kita tak boleh baca dengan idgham. Kita kena baca dengan izhar mutlak. Izhar mutlak ni, izhar ni kita baca dengan jelas. Macam kita berdiri, negara, kan? Jelas kan suara kita? Betul. Mutlak ni jelas lagi. Maknanya bunya. Jelaskan nun dan jelaskan huruf ya. Bunya. Itu maksudnya. Dua kali jelas maksudnya. Okey, yang kedua, yang ketiga qinwanun. Kita kena sebutan tu kena betul. Qinwanun. Jangan dengung di sini. Kadang-kadang ada orang baca dia dengung sini. Dia nak persedap Ustaz Bagi sedap kata. Itulah. Okey. Sedap tapi salah, tapi sedap menuju pada neraka. Kita nak sedap dan betul Ustaz Ya. Okey, baiklah, kita dah belajar tentang idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah dan juga izhar mutlak. Banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Ustaz, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Angin bertiup amat lambat, daun beringin sungguh lebat. Apa khabar wahai sahabat? Moga sukses dunia akhirat. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Kamal Arifin bin Jusoh, guru sekolah menengah imtiaz Besut Terengganu, dan bersama dengan kita pada petang ini juga murid-murid dalam talian dari sekolah menengah imtiaz Besut Terengganu. Bagaimana setakat ini murid-murid dalam talian? Boleh teruskan lagi? Kalau boleh tunjuk sikit, minta duit.
Okey, baiklah. Jadi Ustaz, tadi kita dah belajar tentang dalil untuk idgham bila gunnah, dalil untuk idgham ma'al gunnah. Bagaimana pula Ustaz dalil untuk izhar ni? Ada ke Ustaz? Ya, ya. Okey, silakan. Baik, terima kasih. Syukran. Baik, ad-dalilu li hukm izhar موجودة في كتاب الشاطبية. أيوة، شوف هذا إلى هنا. أيوة، ممكن طلاب يقرأوا هذا مثلا. هذا الدليل ممكن. من تريد ارفع يدي. أيوة، على طول. أستاذ. أوكي، تفضل. أيوة. امتياز. كله ممتاز. الحمد لله. وعند حروف الخلق لكل أزهرا ألا حاجة حكم عما خاليه غفلا. تمام. تمام. صحيح يا أستاذ؟ صحيح. أحسنت. باي. ماذا قال المصنف؟ قال المصنف وعند حروف الحلق. ما المقصود هذا البيت؟ وعند حروف يعني كل حروف موجود مخارج الحروف، ومخارج الحروف موجود 5. وماذا المخارج الحروف الحلقي؟ أيوة، الحلقي في هنا. Apa? Bila kita letak tangan kita ni, kita letak di tekak, itulah 3 martabat huruf izhar. Jadi 1, 2 dan 3. Jadi di pangkal, di tengah dan di akhir. Begitu. Halqi. Likulli, yani likulli qira' 7. Okey, semua qiraat membaca dengan uzhira. Membaca dengan izhar. Semua huruf halqu dibaca dengan izhar oleh semua imam. Okey. Seterusnya ala haja hukmun amma khalihi ghuffala. Yani al-huruful halqu 6. Ala hamzah, haja ha, hukmun ha, ain amma, kha khalihi ghin ghaffala. Inilah orang panggil kemanisan bahasa Arab. Dia mencipta satu-satu huruf, dia tidak cipta dengan huruf satu-satu maksudnya, tapi dia cipta dengan perkataan. Dia cipta dengan keindahan bahasa dia, syair dia. Dia tidak mengatakan alif, ha, ain, kha, ghin, huruf halqi tak, tapi dia kata ala haja hukman amma khalihi ghaffala. Allahu akbar. Kemah. Gitu. Baik. Kita dah faham, Beb. Kita tengok. Di mana huruf halqu? Di sini. Al-halqu bila kita ambil tangan, okey, kita letak di sini. Situlah tiga darjat dia. Yang atas sekali ghin dengan kha. Bila saya talaqi dengan syekh di Mesir, saya sempat talaqi 3 orang syekh di Mesir. Kebanyakannya komen sebutan Melayu pada huruf kha. Di sini saya ingin kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Bila kita menyebut huruf kha, kita jangan sebut dengan malas. Faham dengan malas? Contohnya kita kata makhraja. Ada beza tak dengan makhraja? Ada beza tak? Beza? Beza di mana? Daripada tadi tu macam jelas sikit, yang tu ada macam kurang. Beza dia pada ekor dia. Bila kita sebut huruf kha, dia mesti ada ekor dia. Okey. Kita jangan sebut tak ada ekor. Dia akan sebutan malas. Kita sebut makh, dia kena ada tu. Mim makhraji. Dia kena ada makhraji. Ghin gitu kok. Mim mag, jangan mim makhrabi. Habis. Jangan mati macam tu ya. Ada ekor itu sebutan malas orang panggil. Sebutan malas. Okey. Yang kedua, martabat yang kedua yang di tengah-tengah ialah ain dan ha. Ini biasalah. Ha tu maknanya ha tu dia kena keluar angin. Keluar angin yang nipis. Ha. Dan martabat yang ketiga ialah hamzah dengan ha. Ya. Beza dia ialah hamzah dengan ha ni dia keluar daripada dalam terus keluar tanpa sekatan angin. Ha lepas. Kalau ain dia ada kena sekat sikit. Ain dengan ha kena sekat sikit.
Gitu. Sini kedudukan dia. Tiga-tiga duduk sini. Ada jari tu. Itu kedudukan halqi. Dan yang lain al-jawfu, alif, waw, ya, ada di tengah-tengah ni. Dan huruf idgham biasa duduk sini. Al-khayshum. Khayshum maknanya di atas hidung. Di atas hidung. Nun dan min. Okey. Waw dan ya. Waw dan ya di atas sikit, alif duduk bawah sikit. Okey. Asy-syafatan ni ialah dua bibir mulut. Kita nak menyebut dia, kita mesti menggunakan bibir kita sepenuhnya. Maksudnya huruf ba, tutup bibir mulut. Ba ini Ustaz. Ba. Mim. Fa. Sepenuhnya. Waw. Wa ghairu mad. Okey. Al-lisan ni ialah banyaklah huruf dia. Lisan ni huruf yang biasa. Okey. Kita belajar tentang izhar. Okey. Huruf izhar dia ada 6. Okey. Hamzah, ha, ain, kha dan ghin. Okey. Contoh hamzah wayan-auna. Kena matikan betul-betul nun tu. Maknanya kalau kita berperang, tembak-tembak biar kasih mati dulu. Mati terus Mati terus. Baru kita boleh tembak yang lain. Matikan nun baru kita boleh sebut huruf hamzah. Wayan-auna. Setengah orang dia salah kat sini sebab dia tidak matikan wayan-auna. Dia tidak matikan nun tu betul-betul. Kita kena matikan wayan-auna. Cuba dengar Ustaz daripada murid kita, boleh Ustaz? Boleh. Okey, cuba hadirah boleh tak? Suara sedap belakang ni. Wayan-auna tu. Boleh cuba hadirah? Tafaddali. Wayan-auna. Kemah Ustaz? Kemah. Tak goget Ustaz Tak goget kan abuk. Okey. Okey. Cuba sebut huruf ha pula. Yang siapa nak cuba? Yang lain pula. Okey, siapa yang nak cuba? Man turid irfa' yadai. Okey, mungkin Nurin, boleh Nurin? Untuk ha. Okey, tafaddali ya Nurin. Okey. Yan, jangan lupa onkan mic Okey, untuk ha. Yanhauna. Ya. Yanhauna. Ya, betul. Ahsanti ya Nurin. Ahsanti. Okey, cantik. Okey, seterusnya ha. Seterusnya ha. Min hakim. Matikan betul tu. Min hakim. Saya cubalah Ustaz sebab Hakim Ustaz nama saya. Saya cubalah. Boleh Ustaz? Ya, cantik. Min hakim. Ya, baik. Mantap ya Ustaz? Mantap. Alhamdulillah. Cuma berhenti jangan lama sangat, takut jadi saktah. Saktah betul man lama. Min hakim. Terus masuk Ustaz Terus masuk. Okey, tapi sebutan tu mesti kita matikan betul-betul. Okey, baik Ustaz. Cantik. An'amta alaihim. Okey. Kha min khairin. Min ghillin. Begitulah kita menyebut huruf izhar. Okey, baik. Bila kita sudah betulkan sebutan ni, maka kita telah belajar idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah dengan izhar. Okey, seterusnya Ustaz kita masuk kepada qala Syatibi ya. Mungkin Abdullah mungkin. Okey, man turid irfa' yadai. Afiq mungkin. Ataupun ada kawan-kawan lain boleh bantu untuk bacakan dalil Ustaz Okey, saya pilih Batrisha lah. Boleh Batrisha untuk bacakan dalil untuk iklab ini? Silakan. Tafaddali. Okey. Wa qalbuhuma miman ladal ba wa akhfiya ala gunnatin indal bawaqi liyakmula. Ya. Kemah. Ahsanti ya Batrisha. Ahsanti. Sebutan tu bil lughatil arabiyyah. Itulah kalau tak tengok muka Arab ni. Ya. Baik. Qala Syatibiyah fi hadzal bait wa qalbuhuma. Yani iqra bi hukm iqlab. Huma ma ma'na huma? Yani nunus sakinah wa tanwin. Nunus sakinah
Wa tanwin. Idza jaa mimun. Mimun sakin ladal bab jaa ba. Ladal ba. Yani apabila bertemu mim dengan ba, maka hukum bacaan dia ialah iqlab. Mim mati bertemu dengan ba. Okey. Okey, nun mati bertemu dengan ba. Sebutan dia kita sebut seperti mim. Cuma yang menjadi khilaf di antara ulama sekarang ialah tentang bacaan iqlab. Kita kena baca dengan membuka sedikit mulut. Dari mana datang dalil tu? Ada dalam kitab ni. Ada. Okey. Ini satu hal. Yang kedua pula. Wa akhfiya ala ghunnatin 'indal baqi liyakmula. Okey. Dan hukum ikhfa hakiki. Okey. Ala ghunnatin dibaca dengan gunnah. 'Inda baqi inda bawaqi apa? Al hurufu bawaqi. Al huruf yang tidak disebut lagi. Maknanya dah disebut idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izhar, iqlab. Selain daripada itu semuanya adalah huruf ikhfa. Okey? Gitu. Okey, ini adalah hukum iqlab. Okey. Iqlab ialah mim, okey. Mim ba ni sebenarnya ba mim baini aidihim, mim baini aidihim. Hukumnya macam cara baca antatruka in firajan qalilan baina syafatain. Maknanya kita baca, kita mesti buka sedikit mulut. Ulama panggil kalau pen tu terlampau luas, pensel. Tapi ia selebar kertas. Macam ni Ustaz contoh ya. Senipis kertas sahaja. Okey. Ya, buka sikit aja. Min baini aidihim. Dan hukum yang bersama-sama dengan dia juga ikhfa syafawi. Mim, mim ilaihim bi hadiyatin. Ba tu ba hukum iqlab, mim adalah ikhfa syafawi. Okey. Okey. Seterusnya ikhfa hakiki. Ni apa ni? Apa ni? Saya nak minta dai cuba baca. Okey Ustaz. Saya cuba baca Okey. Penonton nak dengar. Sif za sana kam jadin syakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tunqa dha' zalima. Masya-Allah. Sahih Ustaz? Sahih. Alhamdulillah. Anta mislu syekhul kabira amin, fil alam. Okey. Ini ialah huruf-huruf yang telah dinakalkan oleh Imam Syatibi, iaitu sif za sana kam jada syakhsin qad sama dam tayyiban zid fi tuqa dha' zaliman. Iaitu setiap huruf sad, zal, tha, kaf, jim, shin, qad, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, da dengan za. 15 harf. 15 huruf. Begitu. Ustaz, jadi kalau kita hafal ni, ingatlah Ustaz 15 huruf tu senanglah Ustaz Ya. Itu kelebihan matan. Dan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Imam Syatibi. Dia mampu mencipta beribu-ribu matan. Subhanallah. Ya. Okey. Contohnya sad, okey. Yang surukum. Yang surukum. Hanya lidah kita mesti duduk di tengah-tengah. Qaf. Munqalibun. Munqalibun. Okey. Mana kata Ustaz, sad tu yang surukum dan qaf itu munqalibun Ustaz Ya. Kita cuba Ustaz pilih seorang untuk bacakan dua tu Ustaz. Ya. Boleh ya? Okey, saya pilih ni lah. Aiman lah Aiman. Cuba Aiman untuk bacakan contoh untuk sad dan juga qaf itu. Tafadhal ya Aiman. Sad. Bismillahirrahmanirrahim.
Yansurukum. Betul Ustaz? Betul. Manis suara. Okey, baiklah. Jadi itulah Ustaz 15 huruf untuk ikhfa hakiki. Kita ada huruf sad, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad, za dan dha. Itulah 15 huruf ikhfa hakiki. Baiklah, kita nak belajar terus kemudian tentang kita ada lepas ni ada tamrin tak Ustaz Ya. Ada latihan Ya, ada latihan, Okey, baiklah. Sebelum kita nak uji murid-murid dalam talian kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Sekali lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Kamal Arifin bin Yusof dari Sekolah Menengah Imtiaz Besut Terengganu, dan bersama dengan kita juga murid-murid dalam talian yang cantik dan segak belaka, iaitu kita ada adik Ahmad Aiman, adik Imtiaz, adik Hadira, adik Wan Nurin, adik Muhammad Afiq dan juga adik Nur Batrisha. Jangan cakap abang tak payung Baiklah. Setakat ini boleh teruskan lagi tak? Setakat ini ada tak yang tak faham? Murid-murid dalam talian kita. Setakat ini faham Okey, baik Ustaz. Mereka kata mereka faham. Apa kata Ustaz kita uji sikit? Ya. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, saya serahkan kepada Ustaz. Dah bersedia ya untuk soalan daripada Ustaz ni? Ya, okey. Baik. Soalan yang pertama. Baik. Uzkur ahkamun nun sakinah wa tanwin. Sebutkan apakah hukum nun sakinah dan tanwin yang berada di hadapan sekarang. Okey. Man ya'mal. Siapa nak jawab? Okey, man turid irfa' yadai. Aywa, Afiq. Okey, Afiq, tafadhal. Hukmu hukmu man ya'mal. Ya. Hukmuhu idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah. Anta jayyid ya Afiq. Ahsanta Afiq. Ahsanta. Tepuk sikit kawan kita. Baik. Wasani. Okey. Bunyanun. Bunyan. Aywa, Aiman. Aiman, tafadhal Aiman. Tafadhal Aiman. Bunyanun. Hukmu Hukmuhu izhar mutlak. Aywa. Ahsanta. Ahsanta. Aywa. Qinwanun. Hurufun nun sakinah Okey, Hadira. ma'a waw. Tafadhali ya Hadira. Izhar mutlak. Izhar mutlaq. Ahsanti. Okey. Baik. Aywa. Sinwanun. Okey, man turid. Okey. Siapa yang nak bantu Ustaz? Okey, Ya, sila. Batrisha. Hukmuhu aidan izhar mutlak. Aywa, Izhar ahsanti. mutlaq. Soalan ni memang soalan yang memerangkap dia memerangkap pelajar. Walaupun kita nampak macam hukum nun mati bertemu dengan ya, kita akan fikir idgham ma'al gunnah. Tapi sebenarnya di situ ialah hukum izhar mutlak. Jadi kena hati-hati Ustaz Ya, kena hati-hati. Betul. Okey, baik. Ada 4 soalan lagi. Okey, soalan seterusnya. Uzkur ithnaini min hukmil idgham ma'at tamsil. Okey, sebutkan 2 hukum idgham beserta dengan contohnya. Okey, siapa nak jawab? Okey, man turid irfa' yadai. Ustaz. Okey, Ya, tafadhal tafadhal Imtiaz. Imtiaz. Anta mumtazun. Yang pertama idgham ma'al gunnah. Okey. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man idgham bila gunnah. Ya. Contoh dia Ghafurur Rahim. Ya, betul. Seronok Ustaz dengar suara mereka ni Ustaz. Ya. Tenang rasa. Semua suara qari 30 juzuk belaka ni. Mah. Betul Betul Ustaz jawapan tadi? Betul. Okey. Miyah. 100%. 100% Ustaz. Ya. Okey. Baik, soalan yang kedua. Uzkur huruful izhar ma'al tamsil. Sebutkan huruf-huruf izhar serta datangkan contohnya. Okey, sila jawab. Menarik soalan ni. Ya. Okey, Aywa. Nurin. Tafadhali ya Nurin. Nurin. Laju Nurin jawab. Huruful izhar, Ya. hamzah, Ya. ha, Ya. ha, Ha. ain, ghain, kha.
Dan contohnya man amana. Man amana. Okey, ahsanti. Santi Baik. ya Nurin. Terima kasih. Okey. Bila kita menjawab soalan ni, baik, saya nak jelaskan sikit tentang kaedah menjawab soalan. Okey, kaedah ni sangat membantu kita. Walaupun kita tahu jawapan tu, tapi kita tengok pada markah yang diberikan. Sekiranya markah yang diberikan 2 markah, contohnya 2 markah. 2 markah. Okey. 2 markah saja, maka kita berikan huruf izhar satu saja dan contoh satu saja. Oh. Maknanya 1 markah untuk huruf, 1 markah untuk contoh. Okey. Sekiranya markah dia 4. Okey. 4 ataupun lebih. Maknanya dia nak bagi kita jawab secara detail. Setiap huruf kita kena datangkan contoh dia. Oh. Begitu. Kalau kita datangkan 1 contoh saja, maka kita akan kerugian di situ. Walaupun nampak soalan ringkas. Betul. Tapi dia memerlukan kaedah yang betul. Begitu ya. Mana kata Ustaz kena tengok dulu lah markah kat tepi tu Ya. Baru jawab Ustaz Ya. Memang saya begitu. Saya pesan sama. Dan kita tahun ni kita dapat mengatasi subjek lain. Peningkatan kita sebanyak 2.58. Oh. Tepuk sikit. 2.58 meningkat Baik, kita. Disebabkan oleh pengetahuan kita saya banyak dedahkan tentang kaedah menjawab. Kita tengok soalan, jangan terus jawab. Tengok dulu markah dia berapa. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Uzkur al-huruful iqlab ma'at tamsil. Sebutkan huruf-huruf iqlab. Bateri Syah Ustaz dah tadi angkat serta tangan. dengan sila. Sabar. Bagus. Okey, tafadhal ya Bateri Syah. Ya. Sila. Huruful iklab Ya. wa huwa huruful ba wa misluhu min baini aydihim. Mim baini aydihim. Sah. Okey, dia boleh 2 markah situ. Betul. Miyah. Okey, 100%. Baik. Ni pun gitu juga. Begitu juga kita kena tengok markah dia berapa. Sekiranya kadang-kadang pembuat soalan dia sengaja nak mengelirukan kita. Dia bagi markah tinggi di sini. Oh. Walaupun soalan dia iklab 1 huruf saja. Betul. Dan contoh 1 contoh je. Tapi markah dia tinggi. 4 markah itu. Kita kena datangkan khilaf dia. Contohnya ikhfa syafawi. Dalam iklab dia ada kan? Dia ada huruf ba dan mim. Kita kena datangkan 2 contoh. Begitu. Jadi kena peka. Kena peka dengan soalan. Ya. Betul. Okey, baik. Soalan yang terakhir, yang keempat. Uzkur arba'a hurufu hukmu ikhfa ma'at tamsil. Sebutkan 4 daripada huruf ikhfa dan datangkan dalilnya. Okey, ini saya pilih dah Ustaz Ya. Okey, saya pilih Tak sabar nak jawab ni. Hajirah lah. Okey, Hajirah. Apa jawapannya? Qad za kaf ja. Untuk qad surukumu. Ya. Okey, betul Ustaz? Okey, betul. Okey. Boleh teruskan menjawab. Teruskan. Untuk ja mundirun, untuk kaf yang kutuna, untuk ja anjainakum. Ya, bagus. Alhamdulillah. Itu jawapan 100% markah. 100%. Okey. Santi Hadirah. Ya. Sebab apa? Sebab di sini dia minta 4 huruf sahaja daripada 15. Tapi kita kena tahu bahawasanya 4 huruf ni ma'a tamsil. Bersama dengan contoh. Ya. Kita kena bagi contoh ke 4 huruf itu. Kalau dia minta 5, kena bagi 5 contoh. Sebab di sini markah dia tak akan bagi markah 2. Dia akan bagi markah tinggi. Cuma kadang-kadang tengok jenis soalan lah. Ada soalan aras rendah, dia akan bagi markah tinggi lah. Kalau bagi aras tinggi, dia akan bagi 1 markah saja untuk huruf dan contoh.
Maknanya 4 markah tu, maknanya kalau kita bagi 4 huruf dan 1 contoh, kita hanya dapat 2, 3, 4 markah saja. Kalau kita bagi huruf dengan contoh, kita akan dapat markah penuh. Okey. Mungkin 6 markah. Maknanya kita Ataupun kena baca 8 sampai markah. habislah Ustaz Ya, Jangan habis. baca sampai sekerat, takut tak dapat markah. Baik Ustaz, Ya. kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin Ustaz ada sedikit rumusan dan kata-kata semangat buat murid-murid dalam talian kita, juga murid-murid yang sedang menonton di rumah pada ketika ini Ustaz. Silakan. Ya, baik. Subhanallah, sesungguhnya kita ketika kita berada di dunia, kita dikira sebagai bekerja, dan hasilnya kita tuai di akhirat. Maksudnya bila kita bekerja, kita akan melakukan kerja kita sehabis baik. Contohnya macam kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran sekarang, hasilnya keuntungan daripada bacaan kita akan dapat di akhirat. Sekiranya kita baca dengan salah, maka di akhirat pun kita dapat hasilnya banyak itulah. Betul? Macam kita baca sambil lewa, ada dengung, tak ada dengung, ada idgham, tak idgham, ada izhar, tak izhar. Maka hasil yang kita tuaikan tu tak setara mana. Betul? Macam kita bawa kereta. Bila bawa kereta, buh minyak penuh, sampai pergi mana-mana pun. Tapi kalau buh minyak sikit, tak sampailah kita. Hak bimbangnya yang tu lah. Sebab bila kita membaca Al-Quran, Quran tu apa? Quran tu ialah kalamullah. Apa maksud kalamullah? Kalamullah tu ialah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menilai kita. Bila dia menilai kita, kita akan dapat hasilnya. Kalau orang lain yang nilai kita, tak apa. Ni bila kita baca kalam dia, bila dia suka dengan bacaan kita, subhanallah, dia akan bagi markah tinggi, 100%. Kalau ada 100/200, 200/100, dia akan bagi 300%. Tapi kalau dia tak suka, dia akan datangkan banjir. Betul? Dia akan datangkan kemarau. Itu tanda dia tak suka kita. Mana kata tak dapat tidak, kita kena juga belajar ilmu Al-Quran ini, iaitu ilmu tajwid. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Kamal Arifin bin Jusoh kerana sudi bersama dengan kita, juga murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita. Teruskan menonton Sukses SPM selepas ini untuk mata pelajaran sains rumah tangga bersama dengan sahabat saya Wani Khairi. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya pun terima kasih.